والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqq basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi was sirajan munira. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala fallibaligh asyhadul ghaib atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah, syukurillah. Susunnya tertib hidup Nabi telah garis buat contoh kepada manusia, mula daripada keluarga. Sebenarnya dia pemimpin dunia, pemimpin alami. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatul lil alamin. Untuk bagi rahmat ni, bagi kebaikan. Tapi kehidupan dia mari macam tu. Malam ni juga kita khas perhimpunan kita ni, ramai kaum ibu muslimah wanita nak royak sikit. Sakut paut dengan kejayaan besar. Rumah tangga nak dapat bahagia, rumah tangga nak dapat kesejahteraan, besar sekali kena tupai daripada wanita. Tengok kisah sejarah ni, Allah Ta'ala buat saya sebut, mana Nabi Nuh AS, dia tak dapat bahagia. Bahagia ni orang kasih sayang, selamat, tenang, sederhana, bukan kata kaya, bukan kata boleh milik ke benda pangkat, harta, segala-gala, tidak. Bahagia di sini kasih sayang, tenang, muhabbat antara dari sama keluarga tu lah. Itulah tanda keluarga yang bahagia. Tapi apabila mula daripada keluarga tak bahagia tadi, maka hasil kepada masyarakat tak begitu sangat, jauh lah. Boleh panggil kata tak hasil. Nabi Nuh AS, Allah Ta'ala masa dia 1000 tahun, ataupun dia guna untuk nak menghasilkan bahagia kaum dia ni sampai 950 tahun. Tapi hasil sungguh orang yang selamat, sejahtera, ataupun zahiriah tu selamat. Orang nampak dunia tu, akhirat tu juga ada orang pengikut, orang jadi pengikut Nabi. Tapi hak zahir ni orang selamat. Di zaman Nabi Nuh sahih riwayat 83 orang tak kesal dengan masa 950 tahun. Buku gapo, asbab gapo? Sebab yang pentadbir tadi Nabi Nuh alaihi salam, dalam rumah dia tu tak hasil, dalam keluarga dia tu seolah kata tak ada bahagia. Anak tak ikut, pucuk daripada isteri tak ikut, maka tak kesal dalam rumah tangga Nabi Nuh alaihi salam. Dengan sebab tak kesal itulah harakat dia, tergerak dia tu tak dapat kesal kepada masyarakat, kepada kaum ataupun umat kita panggil kaum, tak kesal. Tapi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala ambil keturunan tu baik dia. Quraisy, Banu Hashim, terkenal orang kedai lah. Abu Talib ni orang terkenal. Mari dia Abdul Muttalib lagi orang nak jaga Baitullah. Tapi dengan sebab nak tegaknya Islam, mana selamat ni, terpaksa jadi kena berpisah.
Duk dalam Quraisy tu, Quraisy sendiri menetai. Pak saudara pun sokong tolong gitu, tapi tak kerja sama, kata panggil tak ambil bahagia. Sokong nak gapo boleh tolong. Allah Ta'ala buat gitu. Dengan kaum tak boleh tupai, dengan waris tak boleh tupai. So Allah kata gitu. Memang sejarah ni Abu Talib tolong sehabis-habis, kasih dia ni habis-habis nak wani tak boleh. Tapi Nabi tak ada nak dikasih tu, nak daripada bahagia selamat yang sebenar. Abu Talib biasa tanya Muhammad, nak uyak kuat gapo atas orang yang duk caci, duk cicau wak ngenak, nak perang dengan dia, nak peracau dia. Nabi kata gapo? Aku tak suka pun. Aku lebih suka engkau ni, wahai pak saudaraku, ambil agama aku bawa, turut sebut kelima, mari kepada agama. Aku lebih suka pada hidup balah orang beratus-ratus orang. Aku rela orang tindah, orang buat nyanyi, orang tuduh. Balas saya tu aku tak ada nak. Lebih aku suka lagi kamu tu beragama, ikut agama ni, ikut kelima. Tu Nabi nak kesejahteraan nak, tapi Allah Ta'ala buat tu sengaja Allah. Nabi teriak tentang keluarga dia ni. Waktu Allah Ta'ala kata Muhammad, so begitu sangatlah, sebab hidayat di tangan aku. Lepas pada tu Allah Ta'ala kait dengan siapa? Ayah ambil, pak saudara ambil, ibu ambil. Mula ni Allah Ta'ala guna isteri Nabi SAW. Mula keberkatan rumah tangga duduk situ. Sebab dalam syurga lagi Allah Ta'ala buat pasangan manusia dalam dunia ni, buat pasangan isteri dengan suami. Tu panggil cut remtun, permulaan kehidupan manusia. Sebab tu nak jadi bahagianya masyarakat, nak bahagianya kehidupan umat, ia mula daripada bahagianya, selamatnya, tenangnya keluarga. Allah mula dengan keluarga. Dalam umat Islam, hak agama Nabi tenang sekali mula-mula. Hak Nabi senati, tugas Nabi kan bawa kepada bahagia, bawa kepada selamat. Islam selamat, sejahtera. Siapa yang Allah Ta'ala ambil? Ini sebagai taklimin umat. Nak ayat kata nak bahagia di sini, wanita. Jangan tinggal wanita, jangan tinggal kaum ibu, jangan tinggal orang tino. Hak lain tak nampak apa, hak lain seolah kata tak faham, benci lah. Benci, nak benci kita apa ratus orang pun. Asal orang tino jangan benci. Orang ratus-ratus orang tak faham, orang tino faham. Keluarga kita tu faham, ahli isteri kita tu faham. Dalil di zaman Nabi SAW, seluruh Arab menetai, lawa, tuduh, benci, tak ikut, buat nyanyi. Tapi isteri Nabi SAW, Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, sambut dengan penuh tangan. Tak apa, ya, nak gapo, nak suruh buat gapo. Dia mula situ, kata mudah, permudah bagi rumah tangga dan berkat dalam kehidupan Allah buka. Mula daripada isteri suami tu sepah, mula daripada orang tino tu jadi pembantu tangan kanan suami. Masa duk berniaga tu Nabi duk tolong orang dah, tolong orang, bantu orang pakai miskin, habis dah kata ulama, habis dah. Situ pun tolongnya daripada Khadijah dah. Tapi apabila iklan nubuat, perakat ke Nabi tu susah je. Hak duduk sekali susah, jauh susah, tahan susah ni isteri Nabi. Hak Nabi kata susah tak ada Nabi-Nabi dalam dunia ni hak lebih susah pada aku. Susah ke apa? Susah perasaan. Apabila orang jatuh dalam keluarga, kita panggil rumah tangga ni dah, orang jatuh lah, suami lah bagi sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kuana keluarga. Kalau dia tu susah dah, siapa lebih susah daripada tu lagi? Kau serabut bimbing ahli dia, isteri dia. Sebab kita hari ni dah kita susah, kita orang jatuh. Tapi yang lebih susah
Isteri kita bimbel dia retino. Tu. Dengan bimbel tu, dengan susah tu, Allah Ta'ala buat keberkatan pucuk sokonge batu hak tu beza dengan zaman Nabi Nuh alaihi salam. Keselnya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahagianya keluarga dia, anak-anak dia yang jadi taat, yang beragama tu, dia pucuk mari daripada ni. Sebab gapo ahli, sebab gapo anak Nabi Nuh tak ikut Nabi Nuh ni Nabi ni? Ulul azmi ni. Pisik ni jadi Nabi ni. Umur panjang. Orang pengalaman banyak, tapi anak tak ikut. Tak bahagia rumah dia, anak tak ikut. Gilah ke debel tara mana pun. Nak hebat tara mana, tapi anak tak taat dia. Tak hasil, tak jaya. Dari segi rumah tangga dia ni tak jaya. Pucuk mari mana sebab tak jaya, tak ada bahagia dalam rumah tangga keluarga Nabi Nuh AS. Nabi Nuh memang jaya, dia Nabi. Tapi keluarga tu, sebab ahli dia, sebab isteri dia, sebab bini yang kampung kita panggil, sebab bini Nabi Nuh tu, sengaja Allah ni, sengaja Allah buat sebab Nabi Nuh teriak dia kacau, dia usaha. Kita jangan dok ambil wiccan ni lah. Ikut dia tak saya turut sudah. Isteri Nabi Nuh tak turut kali. Kita buat tak tahu isteri kita gitu tak saya usaha. Ikut yo nak adik ano. Kita kacau cekak dah kita. Boleh amat agama dah. Kita nak kebaikan, hadap kebaikan. Dia nampak tak padu ikut dia, tidak. Nabi Nuh sehabis-habis teriak menangis siapa Allah kesia belah. Lebih gamak lah Allah kesia belah ni, teriak habis-habis. Allah suka orang teriak, tak ada masalah. Dua air mata Allah Ta'ala suka. Dua mata. Mata yang gugur di medan untuk agama. Yang kedua, mata yang menangis takut kepada Allah. Sesar, takut. Allah kena ni. Nabi Nuh AS menangis buku ke apa? Hai isteri aku, hai keluarga aku, hai anak aku. Allah Ta'ala tengok bersungguh dia tu, noyak kata tak suruh bimbel lah. Dia takut kena soal, kena jawab, kena gapo tu. Bimbel saya kasih pada isteri, bukan tak kasih. Allah kata tak usah apa gitu, lalulah Nuh. Dia bukan ahlimu. Allah buat putus diri bagi tenang. Tanggungjawabmu tu habis cekak dah, sup dah orang panggil, habis terik dah. Tak usah duk menangis gitulah. Dia bukan ahlimu, dia adalah ahli jahannam. Tu Allah Ta'ala buat nak ayat tu. Sebab dia tak sih usaha dah. Allah buat daya Nabi dia Nuh AS bukan ahlimu, dia ahli neraka. Tu bagi tasalli hati. Ni sebagai taklimi umat juga kisah Nabi Nuh ya Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Quran untuk umat, hudal linnas, untuk tunjuk pada kita. Kata ni apabila keluarga tak ada bahagia, tak hasil, pucuk daripada orang tino tak ambil bahagia, tak padu, tak peduli, maka kaitan keluarga ni anak pun tak ada lah. Hak tu lah anak Nabi Nuh ikut isteri dia. Apabila keluarga yang bawa kerja agama ini, dalam keluarga dia sendiri tak ada hasil, tak begitu bahagia, boleh panggil gitu lah, tak ada bahagia lah. Isteri tak beriman, anak juga tak beriman turut isteri, maka kesal daripada kaum dia, luar rumah, kampung dia, kabilah dia, kaum dia, pengikut dia tu tak hasil. Tapi Nabi SAW, pak saya sebut tadi, Allah gunakan wanita. Bahagianya keluarga Nabi, mudahnya kerja Nabi dengan Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Allah bagi sejuk pandangan Nabi. Nabi duk fikir ni umat dia ni. Allah ambil retina isteri Nabi dulu. Nabi seneti. Ucap kelima Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Masa Nabi susah hati, orang buat nyanyi, orang hina, orang lapan najis tu, siapa hak susah lagi? Khadijah, isteri Nabi. Tapi apabila wanita yang faham
untuk nak jaga perasaan suami. Tasalli kecek pe dia kata gapo, wahai Nabi Allah, tak usah bimbang lah. Dulu Allah royak pun Nuh alaihissalam seret serabut bukan ahlimu, ahli jahannam. Khadijah kata ke Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, tak usah serabut, Allah uji je. Allah pilih dah Abbas sebagai imamul anbiya, sayyidul mursalin, sebagai bawa risalah pengganti Allah untuk sebar agama. Hari ni nipis tak ada gapo, tak ada gapo. Nabi tak apa, ya orang jatuh. Orang dia lebih pada orang jatuh biasa 40 orang. Kekuatan hebat. Tapi orang tino nak boleh guna kecek pe tu dengan suami, satu perasaan proses dalam hati. Macam mana nak jaga hati suami aku? Sebab wanita yang faham ni lah, Nabi memanglah tenang tu bimbang takut isteri tu serabut. Dulu dia senega, dia orang seni, mari duduk dengan aku susah, pakai kerja aku ni menarikkan susah lagi, nampak tak ada jalan seni. Susahnya hati dia. Hak tu Nabi duk bimbang tu, diri tak ada gapo. Sebab Nabi-Nabi ni Allah Ta'ala pilih dah. Nak jadi kaya boleh, nak jadi raja Arab boleh, raja dunia boleh. Ya Habib, aish ma syi'ta. Kelimah ulama kata aish ma syi'ta ni ikut nak raja, jadi raja dunia boleh, nak orang kaya sekali lah dunia boleh, nak milik gapo ikut murana. Sebab Nabi tak ada gapo di segi orang zalim, tak apa, aku tak apa, aku nak miskin serta Nabi, nak makan sehari lapas hari. Hak ni hak saya nak ayat kata orang jatuh Nabi imamul anbiya kuasa duduk situ. Tapi hak duk bimbang, hak kelik duk bimbang dia takut isteri susah hati. Tapi pun isteri faham, tahu dah kata abang ni akan susah hati kalau kita kacau duk marah ke dia, duk kata, duk lari. Ni kerja ni tanggungjawab. Lalu itulah Khadijatul Kubra radhiyallahu kata, wahai Nabi Allah, tak ada gapo. Hak ni dua kali senang hati Nabi. Apabila bagi kelimah, Khadijah ucap kelimah. Apabila usaha agama kena buat nyanyi, Khadijah pula bagi tasalli. Bahaya ada kalimah tasalli, mesejuk daya ni wanita. Sebab tu Nabi habis perasaan, letih tak ada, semangat jiwa jezbah dia tu. Apabila Allah Ta'ala perintah semaya, hukum semaya, Nabi duduk semaya joknu lagi dah, duduk tapa ibadat. Masa Mi'raj Allah Ta'ala bagi semaya kepada Nabi SAW. Nabi nak bagi siapa ni? Bimbang ni. Tak ada dah hak lebih suka. Benar hak mahal ni apabila boleh orang dalam keluarga kita. Memang untuk umat. Allah kata, Muhammad, aku perintah semaya ni wajib rukun dalam Islam, fardukan semaya kepada umatmu. Bukan untuk isterimu, bukan untuk kamu, bukan untuk anak kamu, untuk umat kamu. 50. Tapi dikurang tinggal 5 waktu. Kita bila hak 5 waktu tu lah difardukan untuk umat. Nabi fikir nak buat macam mana? Bawa semaya ni kepada umat. Hajak umat di setiap orang semaya jangan tinggal. Jaga orang yang jaga semaya. Tapi Allah nak buat tertib dia ni, nak wisapa kepada umat. Allah mula sini dulu. Iman mula pada keluarga Nabi, isteri Nabi. Amal semaya Allah Ta'ala guna isteri Nabi, guna orang tino dalam rumah tangga Nabi SAW. Kena tak guna sepupu, kena tak guna siapa. Nabi kata mula kesejahteraan, mulanya maju masyarakat, mulanya nak maju dalam Arab, mulanya Allah Ta'ala nak tukar jahiliyah jadi radiyah. Allah mula dalam rumah tangga Nabi, mula dengan orang tino. Nabi kita tak kira dah Nabi tu dipilih oleh Allah sebagai Rasul. Tapi nak mula bahagianya umat hak jahiliyah jadi radiyah, hak sesat jadi dapat hidayah, hak syirik dapat jadi yakin, hak dalalah jadi hidup cara Nabi tu. Allah guna kelimah wanita keluarga Nabi. Allah guna semaya wanita isteri keluarga Nabi.
Ni mula bahagia saya nak royak malam ni pipun kita muslimah peramah. Noyak harga hari ni kita nak bahagia kan. Dari segi masyarakat bahagia. Keluarga yang berbahagia, kesal kepada masyarakat yang berbahagia. Contoh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni Allah Taala hantar mari buat apa? Uswatun hasanah, rahmatul lil alamin. Untuk bagi kebaikan, rahmat, contoh yang baik. Sebab tu contoh ni Allah mula dalam keluarga, tak ada mula anu lagi di pok saudara dah. Tak ada mula di sain dah. Mula di rumah dia guna isteri. Sebab ibu rumah orang tin. Masuk orang Tino terima di segi agama masuk dalam rumah. Apabila orang Tino tak terima, tak padu untuk sungguh dengan agama, seolah kata pintu agama tutup pada rumah ni, tak ada bahagia rumah ni. Nuh, dari zaman Nuh alaihissalam. Dan orang Tino tak pok Nabi pun anak tak ada agama. Tapi dia orang Tino nak pok kafir pun anak beragama. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam. Tak ada nak kecek cerita Nabi tu, tapi Imamul Anbiya hari itu contoh yang paling baik sekali. Sebab tu jok daripada Nabi iklan buat setiap gerak-gerik Nabi hajar tu untuk bahagia dalam rumah tangga supaya berjakit kepada masyarakat. Krop keluar misuk, krop keluar misuk, sangkom kau pensuk. Hari ni kita kena ukur dengan diri kita sendiri. Jangan mula dengan keluarga kan. Mula dengan keluarga kita. Kita nak kepada bahagia kan. Kita fikir masyarakat kita ni dengar cerita teruklah ni weh. Kampung tu, wilayah tu, marhalah tu teruk nampak. Hidup nampak teruk orang. Kok tu hak masyarakat. Tapi nak maju dengan masyarakat, nak bahagianya, nak selamatkan ini umat. Masa Nabi yang mula mana? Mula keluarga Nabi. Pak kita seolah kata pengganti Nabi, naibur Rasul, Khalifatullah, pemimpin atas permukaan bumi. Setiap orang nah, inni jailun fil ardi khalifah. Kita orang jantan ni tugas ni. Lepas tu kita kena mula hak mana Nabi gerak. Nabi Imamul Anbiya. Lepas pada Nabi tak ada Nabi, tapi pengganti Rasul. Untuk ini umat semua kena tanggungjawab. Sebab tu cara untuk nak beki masyarakat, untuk nak membahagiakan suasana, kita kena mula dalam rumah tangga masing-masing. Saya mula dengan keluarga saya, tuan-tuan mula dengan keluarga tuan-tuan. Mula daripada mana? Nak we bahagia. Orang Tino pembantu yang samkan, yang penting. Lepas tu nak we jadi bahagia lagi anak-anak yang beragama. Buat suasana agama dalam rumah tangga. Apabila anak yang beragama, yang faham, banyak isteri dah faham, anak yang faham. Seperti Nabi SAW, masa Nabi duk gerak dalam Mekah, susah habis susah, isteri tak apa faham dah. Anak Khadijah cuba hatta anak ambil bahagia juga dalam kerja ayah dia, suami dia. Dia royak ke anak dia, kata, cuba kita tengok ayah, kelik tak lagi? Matahari berdiri dah ni, tak ada makan. Sebab Nabi ni yang makan sehari 8 hari. Hari tu boleh jadi tak ada makan, Khadijah bimbel. Tapi tak apa, pehedah. Nabi minta gitu. Tapi nak latih anak. Hajar anak we ambil bahagia. We tahu kata kerja ayah. We tahu kata pau mai hak ayah. Bukan tak ayah suku, isteri suku, anak suku. Bahagia dalam rumah tangga apabila ambil tahu. Hai kuam roma, ambil padu. Seolah kata, we tahu ratik lah cerita-cerita ayah duk buat gapo. Ayah nak pergi ke arah mana, duk bawa keluarga, pemimpin, punam krop keluar ni. Nak bawa rumah tangga pergi ke arah mana. Kayak ayah hadap koning, duk tolak anak pergi koning. Ada juga. Setengah orang tarik anak juga lah, mengaji lah, amat agama lah. Ayah adalah anak ni. Supaya dia tu tak perlu anu. Ni orang panggil suku-suku. Sebab kesal dalam rumah tangga bukan dengan suruh. Nabi tak suruh. Nabi tunjuk amalan. Dengan isteri tak paksa, dengan anak tak paksa.
Ada dalam hadis anak yang tak solat boleh dirotan. Tapi umur berapa? 11 tahun. Budak tak ada. Nabi hardik dak ajar tak ada kisah. Paksa Hasan Husain suruh semaya tak ada suruh. Tapi Nabi tunjuk semaya dalam rumah. Tunjuk semaya di masjid. Tunjuk amalan, tunjuk kasih sayang. Tu kesal pada anak-anak, kesal pada cucu. Sebab tu Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa Nabi duk sibuk dengan kerja agama ni untuk nak bahagiakan masyarakat, bahagiakan umat. Tapi dalam tu Nabi membahagiakan keluarga. Isteri dah faham, Khadijah kata, adik, cuba tengok ayah. Itu pergi cari, tak ada. Masuk koyak, mi. Salah kata, mau itu angin mi, angin mama. Tak apa. Allah. Selok apa, habis ren apa. Godel demo ke lapar, muma. Cuba tengok sekali lagi. Ni ambil ada makan sikit-sikit bekal sebiang. Tubik kita tengok. Dia pun tu baik bawa makan tu baik. Budak kecil. Tapi orang panggil ambil bahagian dah. Dia tak ada suku-suku dah. Kok nu letih kok nu. Isteri serabut sini. Ambil anak pula masuk campur tangan. Gih. Sebab isteri faham ni. Kalau tak faham, mesti duk gaduh dengan ayahmu. Ikut ia, nak cara ia. Ada pasal itulah ni. Ayah ni bersungguh dengan agama kok. Apa isteri kata mesti duk gaduh. Oh ya kan anak, ajar anak. We plekehkan kandak-kandak ayah dia tu. Kandak pemimpin. Apabila wanita isteri pupin men ni gi khilaf petadbir suami, wana kau puah. Rumah ni tak ada keberkatan dah. Habis keberkatan. Tapi Khadijah apa? Tolak. Anak dia pun tak apa, bawa makan tu jalan. Satu tangan pergi makan ni, mulut laung. Seolah kata papa ataupun abah dia panggil. Sebab kita panggil lah ni. Bah, duk mana ni? Dalam wiran. Kosong. Tak ada manusia. Hang kayu tak ada. Bukit, batu, besar-besar. Seorang budak kecil berjalan pergi cari abah duk mana. Laung tak dengar. Cari kot batu selah mana tak dengar. Panas pala matahari, panas pasir. Tunggu. Akhir sekali nampak orang berjalan. Nampak berjalan. Dia pun tunggu tengok. Ayah dia. Ayah dia. Tapi budak ni ke? Mi dia nak ajar sebenarnya. Mi nak latih dia. Apabila tengok tu kak. Semua. Sebab mi dia ada berasa hati tu. Nak anak tahu hati. Harganya. Pentingnya. Pak ayah duk kacau ni. Dia panggil seimbang tu. Letihnya suami, pahalnya isteri. Apabila pahamnya isteri, dia bawa anak dia kepada paham ni. Bantu Apabila nampak ayah dia begitu gelomok cemar najis, nangislah dia. Hai abah. Baru tahu. Sama-sama mi duk sakit, duk terima pengalaman, duk tengok tu mi dia je, ibu dia je. Anak jarang mana hari tu Fatimah Khadijah atas diri. Boleh tengok tu peluk Nabi teriak. Budak kecil teriak tengok Nabi, sedih tak sedih. Tapi nak boleh ni, nak boleh al-Islam, nak boleh rahmatul lil alamin, nak boleh berbahagianya umat, nak boleh radhiyallahu anhum para sahabat, nak boleh Yasrib jadi munawwar, nak boleh jahiliyah jadi radiyah. Ni dengan keluarga ni bahagianya zaman sahabat, sepenuhnya kehidupan sahabat. Hingga Allah puji dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kalimah al-yawm dengan bahasa Arab ni Allah sebut dalam Al-Quran hari ni. Hari apa ni? Hari Khamis. Tak, kalau kita baca Quran al-yawm ni bukan hari Khamis. Kita buka Quran hari Jumaat, al-yawm, hari ni hari Jumaat, hari ni Khamis tak. Hari ni Allah takik, hari ni. Mana hari ni? Hari Madinah. Hari ni je. Akmaltu lakum. Lakum kamu ya. Belum pada kamu, belum pada hari ni, tak ada lagi, tak biasa berlaku. Wa raditu lakumul Islam madinah.
dalam Madinah sepenuh akman. Bahagianya wah orang Madinah, berakatnya kehidupan Madinah, munawwarnya Madinah sebab keluarga ni. Satu keluarga yang berbahagia bukan dari segi makanan, bukan dari segi kedudukan, dari segi sepahe, kasih sayang, kerja sama, isteri suami seimbang, anak juga bimbang dalam tu bukan cih apa kena kacau gitu lalu. Tapi Nabi berlafaz juga tasalli anak dia, wahai anak puteri aku, tak usah bimbang. Agama hak ayah duk bawa ni, hak orang tak sih hari ni, hak orang tak kenal hari ni ni hak rupa ni hari ni gelomok cuma, satu hari nanti akan tersebar setiap buah rumah. Bahagia ini akan tersebar. Tu. Nak tunjuk bahagia ni agama lah. Bahagia lah rumah tangga yang beragama. Bahagianya masyarakat bukan ada pangkat, ada harta. Bahagia di zaman Madinah ni, hai nak sampai situ mereka hidup macam mana? Kalau tengok dalam kisah tarikh Hayatus Sahabah, duduklah susah belaka tapi sahabat bahagia. Suka hari ni lapar, suka sebab agama hidup. Berbahagianya Madinah, berbahagianya masyarakat tu masa tu. Sebab mula daripada Imamul Anbiya yang terbiah keluarga yang berbahagia. Hari ni tuan-tuan siapa dah ni seluruh dunia. Walaupun tak serata. Tapi kalau kita tengok dalam kemajuan dunia, tak ada negeri hak tak ada suara azan. Hak Nabi kata gitu, akan bahagia, akan jaya, akan sampai hak orang tak say ni. Ia mula daripada keluarga yang berbahagia ini. Hai, nak mula nak sampai situ Nabi pakai hikmat, Nabi pakai kasih sayang dan orang tino sepah. Hari ni orang duk cicir, duk tuduh Islam, tuduh Nabi. Ia tak mendalami, ia tak tahu kisah yang sebenar. Kata Nabi menikah dengan Khadijah nak pada harta. Tak ada. Tak ada Nabi paksa isteri untuk harta. Nabi nak mitok pun tak ada. Bahkan Khadijah tawar tu Nabi kata padai dah. Ya Muhammad, wahai Nabi Allah, tak cukup gapo lagi ni. Ya faham siapa tahu tu kita ambil wak rekang jadi salah-salah, kita tak faham. Isteri Nabi faham. Anak Nabi faham. Sebab keluarga ni keluarga yang bahagia. Tak ada contoh dalam dunia ni. Dia mula digapo? Hati itu kasih. Kasih sayang Nabi dengan keluarga, dengan anak, dengan isteri. Ada sunnah Nabi apa ni? Hadis. Kalau anak tak reti boleh hotel. Boleh kelimah boleh. Tapi tak ada hadis Nabi hotel anak. Nabi hotel cucu tak ada. Tapi kan Nabi guna lafaz boleh. Hak tak reti tu boleh. Tapi apa Nabi tak hotel? Sebab Nabi hajar dengan amalan. Boleh hotel isteri. Boleh pakai rotel, jangan pakai tangan, jangan pakai kaki. Pakai rotel. Tapi tak ada Rasulullah pakai rotel, pakai denda, tak ada. Sebab Nabi pakai muhabbat, kasih sayang, hormat. Hai. Nabi hormat ke anak ni lebih ada raja. Kita rasa jatuh standard orang hormat anak ni. Ni contoh keluarga. Anak rasa kita jadi raja lah. Nabi tak. Anak dia raja. Ni Islam. Kita ni bank, orang panggil bahasa saya panggil bank dulu. Kita pok. Nabi SAW satu kali duduk dengan majlis orang pembesar sahabat-sahabat yang gitulah. Masa tu seperti kita hari ni kalau punam le kapung, punam le tambun, apa cawak gitu, ya ada orang masuk tubik rumah dia ni. Ya ada depan rumah ni ada tempat rap kek. Spa kafe buat terima tetamu. Becek suku. Orang mari masuk tubik. Nabi pun duduk gitu. Apabila ada masalah ke apa sahabat mari, Nabi dengar soalan-soalan apa, lapor daripada sahabat. Tengah duk bincang dengan sahabat tu, bukan bincang benda main-main, hak agama, hak yang mahal, hak yang penting.
Ni keluarga tuan-tuan. Keluarga Imamul Anbiya hak jadi Allah Taala hantar mari untuk rahmatul lil alamin. Kesejahteraan, selamat, rahmat. Berbahagianya manusia umat ini dengan sebab bakit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah hantar untuk rahmatul lil alamin. Dengar Imamul Anbiya dia buat macam mana contoh dia. Dengan anak dia. Tengah duk bincang masalah. Sahabat dengar nampak sepuluh ada orang mari. Ya ada orang masuk tubik semua duk mari tanya duk mengadu duk tanya. Nabi ke Imamul Anbiya. Satu kali bunyi sepuluh ada orang mari di pintu, Nabi bangun berdiri. Sahabat kata, siapa mari ni? Puak kami tak begitu. Demo ni puak hebat dah. Tapi sekali ni bunyi sepuluh orang mari itu sahabat tak nampak, Nabi bangun berdiri. Bukan bangun saja. Berjalan lagi pula tubik daripada majlis orang mari tetamu. Nabi hormat pada tetamu. Tapi apabila seorang ni mari, Nabi tinggal berjalan lagi di pintu. Hala tangan, pegang tangan pimpin. Siapa dia ni? Anak puteri Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budak kecil lagi. Masa tu kecil. Pimpin depan sahabat ni, setiap perbuatan Nabi taklimi umat. Ni keluarga bahagia. Ia mula daripada kasih sayang. Ia mula dengan akhlak dan contoh tunjuk. Pegang tangan. Mari depan orang ni buat pembesar. Supaya saya ni kalau duduk ni ramai ni mulia lah tuan-tuan mari duduk ni. Mari duduk dalam majlis ni orang yang mulia. Kalau saya bangun berasa kan. Bangun pergi di pintu sambut orang sore. Memang orang ni lebih. Hebat sangat ni tinggal majlis ni. Imamul Anbiya tinggal sahabat tetamu dia pergi sambut anak puteri budak kecil. Ini taklimi umat. Ini pengajaran kepada umat. Ni keluarga yang bahagia. Pegang tangan bukan sekat tu saja. Pimpin mari depan orang, kucuk we tengok. Hai. Berkata, "Hei, tubik majlis orang. Hei." Dak. Pegang tangan. Lepas tu Nabi tahu anak dia, we duduk dulu. Atas hapare, duduk baru Nabi duduk. Sahabat atau kita lalu dengan anak, sahabat tak erti tanya sebab perbuatan Nabi agama. Taklimi umat. Situ Nabi kata akrimu auladakum. Hormatlah, mulialah anak-anak kamu tu. Hakiat, akrimu auladakum. Baru masa depan dia hormat pada kamu. Kalau masa kecil kamu hardik, kamu jerkah, kamu tunjuk muka, nanti tunggulah masa tua dia tunjuk muka hati. Sebab Nabi hajar bukan dengan kecek pe, bukan dengan rote. Nabi hajar dengan amalan, dengan perbuatan. Dengan isteri juga. Kenapa isteri hormat? Kita temu ni tak tahu ni. Tak erti kata Islam kena taat. Memanglah hukum mari lagu tu. Anak kena taat ke ayah ibu, isteri kena taat pada suami. Tapi Nabi hajar isteri taat macam mana? Bukan royakmu kena taat nah. Royak hukum untuk orang ramai, tapi perbuatan dengan isteri Nabi buat macam mana? Hubung silaturahmi dengan kasih sayang. Bergalak, bergurau, makan, suap. Ni keluarga. Berjakit dengan keluarga ni kepada bahagianya umat masyarakat. Jahiliyah jadi radiyah, Yasrib jadi munawwar, syirik jadi yakin, bid'ah jadi sunnah. Dunia semua sahabat guna untuk akhirat sebab pemimpin keluarga yang bahagia, kesal kepada masyarakat dan umat. Hari ni contoh ni, walaupun kita bukan Nabi, kita penggati. Dia kena ikhtiar, kena belajar habis. Wanita sama, laki-laki sama. Wanita gapo sifat dia dengan ya Rasulullah buat. Yang keluarga Rasulullah ni, seperti mana Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Tak puas hati semua, takut tak cukup semua. Yo, kalau ada masalah daya semua, yo. Tak ada gapo, ini uji ya Allah. Isteri apa? Tengok keadaan suami kerja berat, baik kerja gapo pun. Hak ni kerja agama, hak nampak hak Nabi ni gerak ke kerja agama. Hari ni kita demi untuk agama juga. Orang kerja kedai, orang berniaga untuk nafkah kan.
untuk bantu anak mengaji, belok isteri nafkah dia, tu dia pergi kerja. Orang panggil kerja cari rezeki yang halal, itu akhirat. Isteri kena faham. Kata abang aku letih, bukan pergi main ni. Pukul 7 pagi tu baik dah, pergi buat apa, pergi kerja, pergi buka kedai, pergi menega, pergi buat apa, nak buat apa? Nak hasil rezeki yang halal. Itu adalah ibadat. Bukan dunia masuk dalam ibadat. Apabila kaitan ibadat, isteri kena faham. Sambut teh layan ni tu. Sebab Nabi SAW mula keluarga dia dengan anak dia hormat, dengan isteri. Kalau masa makan, kalau tengok dalam kitab kisah, lain masa makan tu Nabi main lagi dengan keluarga bergurau. Satu kali Nabi duk makan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Isteri dia duk hajar Aisyah. Aisyah ni umur muda lagi kan. Rasulullah ni umur banyak dah masa menikah tu. Ini satu orang duk buruk Nabi hak ni juga dah dalam hak bukan Islam ataupun law ni siapa Islam sendiri duk kecek. Isteri budak. Tapi Nabi nak ajar umat, dari budak kena cara lagu mana. Kalau Nabi tak kahwin, tak menikah ni, tak ada. Umat ni tak erti. Dia tak ada ajar le tamrah. Hak kita duk mengaji lama-lama ada ajar cara, tak ada. Tapi dengan sunnah Nabi ni hak kita belajar. Dengan anak macam mana, dengan isteri macam mana. Nabi buat macam mana. Tengok masa dia, wai dia ni, dia galak. Nabi masa makan ni, Nabi hormat ke dia kan. Tanya masa minum air, tanya Aisyah, minum air mana, gelas mana? Gelas dah sutir. Ni gelas ni nak minum, Aisyah kata, tok mulut mana ni? Kau minum tok mulut mana? Ya gelas bulat. Kadang minum sini, kadang minum sini. Aisyah kata minum sini. Nabi pegang gelas pusing, minum tempat Aisyah. We tengok kata muhabbat. Sang khuamrak naik kop kuah. Tengah-tengah Aisyah duk gigil. Kalau masa dulu kok makan ni daging besar-besar. Kemah kita ni nak makan ramai cicih leh-leh cari tak jumpa. Besar hubi daripada besar buah betik daripada daging Rasulullah daging kambing besar-besar duk gila kikir. Aisyah duk kikir tok le Mekah, tok le Mekah makan. Nabi tahu dah tengok, tapi buat tanya. Kikir mana saat ni? Aisyah kata ni bekas kikir. Nabi pegang tempat hak Aisyah kikir, tok mulut kikir. Ni dia panggil sang muhabbat. Keluarga yang bahagia, ada bergurau, ada main. Satu kali duk jalan dengan sahabat kelik musafir daripada satu medan. Masa dulu Nabi sahabat bawa juga kaitan dengan agama, ada orang tino pergi. Kadang-kadang Nabi jemput undi bawa isteri dia tu. Jemput undi. Satu sunnah juga jemput undi, nak bawa ke mana. Satu kali tu pergi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kelik dah lah masa wafsi. Klik mari tengah badai, sahabat duduk sekali belakang, Rasulullah duduk jalan dengan Aisyah. Aisyah kata, ya Rasulullah, ya budak, umur muda. Kita badu hunggar tu. Boleh. Nabi ayat kau sahabat puak demo pergi dulu. Gigi lepas lah atau gigi. Bak jaga juga aurat nak hunggar orang tina ni. Bukan duk hunggar dua orang, kau dapat orang ramai gitu. Mana dua ni je. Rasulullah pun mula, Rasulullah kan Imamul Anbiya kan rank, tapi nak jaga sang kuamrat, sang muhabbat, bahagia, sederhana, kasih sayang. Rasulullah enggak badu, tapi Rasulullah serah pada Aisyah. Sapa Aisyah dulu tempat dia buat sencai. Aisyah katalah no. Tak apalah benar hari ni. Lepas widia dulu. Satu hari nanti pula Aisyah kata Rasulullah ajak aku, hari tu aku ajak. Siapa satu tahap, satu masa lepas pada tu pula Nabi ajak. Aisyah kata aku besar dah. Berisi ya, jadi berat rubuh sikit. Situ Rasulullah potong. Sebenarnya nak potong jok masa nu pun boleh Nabi. Tapi dia panggil keluarga bahagia, ada kasih sayang dengan anak, dengan cucu, dengan isteri. Dengan cucu, dengan Hasan Husain ni kasih banyak sekali, panjang sekali. Gapo hak Nabi buat ni tu jadi agama belaka. Hajar umat. Bukan nak binakan masyarakat, nak majukan agama. Isteri tak peduli dengan agama. Bukan nak majukan masyarakat, anak tak fikir agama. Tak padu, tak ambil padu. Sebab tu hari ni nak mula pada keluarga ni. Apabila keluarga semua kita orang beriman, yang beragama, yang berbahagia,
kasih sayang, muhabbat. Mula-mula sekali Allah Ta'ala buat apa? Allah buka pintu keberkatan. Jangan lupa nah, jangan nampak benda lekeh-lekeh, benda main-main ni kaitan dengan rumah tangga. Allah buat keluarga Nabi. Hari ni umat Nabi dia nak berkat dalam kehidupan apabila dia ada kasih sayang dalam rumah tangga dia ni. Allah buka pintu keberkatan selalu dah. Isteri suami tak ada masa-mata, tak ada penipu, tak ada kecek bau, kasih tanya. Orang tina nak tubik luar rumah, tanya sokmo, izin sokmo, minta izin sokmo. Abang, saya tubik kedah style nak pergi beli, lepas tu nak klik selalu. Sedap dengar tak? Tu. Orang panggil suami puas hati. Ya, tak apa pergi. Siapa pergi beli sudah, siapa cakap? Klik mari. Harap Allah isteri aku. Tu. Apabila muhabbat, kasih sayang. Ingat nah, mula-mula Allah buka dalam rumah tangga ni. Hari ni apa kita nak cari apa? Kita nak cari kesederhanaan, kesejahteraan. Kita nak cari bahagia, kita nak cari barakat. Tapi kita tinggal cara Nabi. Isteri suami dah jadi nafsi-nafsi. Ayah ibu dah jadi nafsi-nafsi. Kau orang pasal belaka dah. Mak kata kat anak pergi mana-mana pun. Pergi serabut. Tak ada hubungan, tak ada talukat. Gapo mula-mula jadi kalau tak ada hubungan keluarga ni? Tak ada kasih sayang isteri suami, tak ada hormat pergi mari, tak ada taat, tak ada kira cara panggil hubungan tak ada. Allah tutup pintu keberkatan. Kok ni kerja apa gelak tak cukup akal. Kupu juga, iPhone juga, duk tak cukup situ. Kek pergi guna kok tu guna kau ni. Bagaimana? Berkali. Gaji murah, dia tak berkat dalam rumah tangga, dia leleh rata. Sebenarnya orang beriman tak kesal kali barang murah barang mahal. Dia Allah bagi berkat cukup, punca duk mana? Muhabbat antara satu sama lain dalam rumah tangga. Isteri yang taat, suami yang lemah lembut, isteri yang hormat, anak yang taat. Allah kikasam, Allah buka keberkatan pada rumah tangga ni. Lepas tu bukan sekat ni saja nah, ada kecek ni bukan kata kita nak sejahtera, nak kepada bahagia. Ya di akhirat nanti pun kena tupai hak ni juga. Semaya, puasa, zakat, haji, hak ni tak boleh belakang lagi ni. Memang soalan mula-mula iman. Iman tak ada, tak pakai amalan. Tapi lepas pada iman, Allah Ta'ala timai tak kelu amalan gapo dengan muslimah, kaum ibu, wanita, saudara. Hak kita galik ni. Cuma mana tu iman saya apa ni tajuk ni. Kita kena fikir betul-betul. Bukan sekadar kehidupan dunia, akhirat tak selamat ni kalau tak ada ni. Kalau tak sepenuh di segi keluarga, tak usah kata nak bahagia masyarakat, akhirat gagal juga. Sebab amalan lepas pada iman, Allah Ta'ala suruh malaikat timai. Amalan timai nah, zarah demi zarah. Kehidupan kita akan timai. Rezeki kita akan timai. Hanya anak wakil wala, hanya anak orang. Zarah demi zarah. Peniaga kamu cari kau anak banyak anak harta mu ni. Hak rare ke halal. Timbang. Tapi hak mula-mula timbang ni nak kira hak lain. Timbang kasih sayang ataupun dia panggil taklukat. Hubungan antara isteri suami. Bak rumah tangga. Jangan nampak main-main lah ciwik kerap keluar. Tak ada dari rukun Islam, tak ada sebut pun. Sebut semaya, puasa, zakat, haji. Tapi hak ni tak timbang lagi nah. Sebelum ambil taklukat hubungan isteri suami tak tahu atau kalau hak ni kalau lepas taklukat tanggungjawab sepenuh, kasih sayang sepenuh, tak ada caci, tak ada tutup pergi mari. Maknanya apabila tak sepenuh ni gi masalah tutup lah. Bo nak timbang isteri tutup depan Allah. Ya Allah, abai aku gitu, abai aku ni. Orang panggil taklukat hubungan tak molek lah. Akak nak balas depan Tuhan. Hak lain tak pakar ni. Kira cara hak ni lepas lu. Suami royak ke Allah, royak ke malaikat kata isteri aku gitu. Isteri pakat tunduh pegang kaki, ya Allah. Ni suami aku ni yang tidak ada tanggungjawab. Dia balas situ, tunggulah semaya puasa zakat. Tak mata kelo pergi selesai dua orang ni. Dia tak selesai, tak cuk orang panggil nak clear tak boleh masalah keluarga ni. Macam mana nak berbahagia dalam jannah? Kaitan akhirat pun kena tupai masalah amalan keluarga. Apakah lagi nak berbahagianya? Sangkum kita nak jadi pensuk.
Kalau kehidupan ni isteri suami kita tak ambil bahagia, kita tak kira bercara. Ni lah kandak ulama kita hari ni nak hidup amalan rumah ni. Apa ni? Amalan kasih sayang dah. Nak kita tu ada masa dengan anak, ada masa dengan isteri. Setengah orang sibuk ada masa rasa dah. Tak ada rasa-rasa nak pergi untuk agama. Nak kecek, nak mengajar, tak ada lepas mata, lepas. Jadi budak lagi, lepas lagi. Kita ambil kereta, ambil kereta, tak ada tanya khabar. Setengah-setengah keluarga kelik, anak kelik, nak mengadu, nak apa. Tak ada. Pok atau pergi cari mak, pergi cari mak. Pergi cari mak pun, mak duk cocoh terosak. Pergi cari ayah, pergi cari ayah. Ayah jenera. Ada lah jenera terosak atas dada. Pergi tanya mak pula sebab ada masalah ni. Budak-budak kecil ngaji sekolah ni ada masalah. Pergi cari mak dia pun jenera. Duk cocoh copi jenera terosak dalam tangan. Hak ni masalah berlaku di Pakistan tu guru saya cerita apa ni. Di masyarakat kita tak tahu. Tapi nak oyak tu beringat. Ada seorang kru duk mengajar sekolah budak-budak ini. Dia mengajar sekolah. Tapi hari tu dia buat soalan. Dia tak ada dengan anak itu tak ada. Buat sibuk. Dia tu sibuk tak mana kena pergi masuk dengan anak ni. Sebab Nabi hajar sibuk tak mana tu mengakak lah rumah buat muda kepada cucu. Anak Nabi mati kecil belaka, Fatimah yang besar. Hak yatim mati kecil tak ada, Nabi main dengan cucu. Hajar taklimi umat. Tu guru saya cerita ada berlaku di Pakistan. Kru ni dia buat lah surat ni soalan pada budak-budak pelajar anak murid lalu. Kalau kedai mana boleh pilih nak jadi apa. Ni kru ya pandang dengan budak-budak. Ya budak yang nak tu, yang nak jadi tu, nak jadi ni semangat budak. Ya ajak anak orang pandang, kadang-kadang anak kita tak pandang. Seorang kru ni tulis bagi soalan deh. Jawab belaka nak jadi gapo ni. Budak ni ya semangat nak jadi tu, nak jadi Ultraman, nak jadi macam-macam. Budak ke? Kru ni tahu dah kata ibu bapa tak ada masa dengan anak. Mari mahkalah ni kena gurang dengan budak. Waidik tu. Konkin tu waidik budak-budak besar dah lah sikit. Cidik dah lah. Kena gurang, kena ambil hati, kena tanya dia ni kru tugas dia tu dia seksa ngajar budak. Tapi dia lupa kata dalam tu anak dia ada ngaji kali dia ngaji situ ke. Dia tulis kata nak jadi gapo ni. Budak kat tulis ada Superman, Ultraman nak jadi gotu, nak jadi gani. Budak-budak kalau boleh jadi sedak jadi hak tulis naya boleh tubai. Tapi ada soalan dalam kertas tu sekeping. Hai. Nak jaga tu. Budak tu tulis kata ya mana kalau bahasa Urdu me smartphone bana chahta hu. Aku nak jadi smartphone. Tak ada soalan, tak ada jawab apa budak ni cidik ni, gapo budak ni. Orang ni nak jadi tu, nak jadi ni. Sebab dunia lah ni orang nak senang lah. Kau budak yang nak kuamfan, dia nak tu. Tapi budak seorang ni nak jadi smartphone, nak jadi terosak, boleh cocoh main banyak perkara tu. Sekejut dia kata, siapa ni? Belak. Jawab pe anak dia sendiri. Kamtok ni hak anak dia. Pergi kosok kertas ni, tanya anak dia rumah lah. Wah, bo. Kau ni tok guru saya bayar bukan rekod cerita dah. Syekhul Hadis Monatorik yang sibuk di Pakistan. Panggil anak dia, panggil pok dia, tengok abang. Soalan ni, jawab pe anak kita. Baca tengok nak jadi smartphone, kejut. Panggil anak lagi sebab apa? Anak rabai selalu dah, masa tak ada. Kelik duduk di sekolah tu ngaji ramai-ramai. Kelik di rumah mak dia, ayah dia suku ni ayah terosak cara dia, mak terosak cara dia. Hak ni kerongkang, hak ni kojakan, hak ni copi, hak ni apa mereka beli, hak jatuh cara dia, amalan dalam tu hak tina nak main nak beli barang ya. Sang barang juga cik anak tu kena dah keri. Apabila tanya anak buku gapo ni? Anak kata sebab gapo nak jadi? Apa ayah tanya, mi tanya sebab gapo nak jadi smartphone? Bah mi. Abah dengan mi tak ada masa dah. Saya pun pergi sekolah kelik pagi kelik pergi pagi kelik tak ada di rumah sekolah duk dengan saing kelik di rumah nak duduk dengan abah nak royak cerita nak rabai lah nak cerita. Tapi apabila saya pergi jumpa abah kata pergi cari mi. Pergi royak ke mi, apabila mi kata ke abah, saya pergi cari abah.
Nampak abah jenera terosak duk tas dada. Paling kita tengok mi pun tidur dengan keadaan terosak duk tangi. Kalau saya boleh jadi smartphone macam tu, paling kurang ciwit hidup saya boleh tidur tas dada abah, boleh tidur tas tangan mi. Teriak dua ibu bapa ni. Anak siapa gitu lalu, tak ada masa dengan anak. Anak minta nak jadi terosak cemburu ni. Terosak duk le tangan ayah, tangan mi sokmo. Macam mana nak bahagia dah, anak dah jadi terik pergi kok lain habis dah. Hari ni hak macam-macam tu bik mak ni kalau setuh kalau gapo. Kadang-kadang suasana kita hari ni hai duk bergaduh dengan hak luar tu, tapi dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam gapo ni tak ada padu. Hak ni lah ulama tekeh kita ni kena wi masa dengan rumah. Amalan rumah kita ke apa? Amalan agama tu lah. Iktibat sunnah dalam rumah tangga, jok doa-doa masnun, jok daripada rumah. Hajawi saleh ni. Masuk rumah ni jangan tinggal saleh. Rumah ni tak apa-apa. Assalamualaikum, selawat sekali, baca surah Ikhlas sekali. Orang ada, orang tak ada, buat amalan we jadi lekat. Orang ni rumah ni tak apa-apa, berkat, rezeki dia tak butuh-butuh. Asbab kerja tu suku, tapi asbab amal. Orang beriman kena amal ratik, bukan mal saja. Gunalah sunnah Nabi, doa-doa masnun dalam rumah tangga. Guna hak besar sekali, keberkatan Allah buka dalam rumah tangga, kasih saya. Hari saya ayat cerita ni, Nabi kasih dengan isteri, Nabi hormat pada anak, Nabi kasih saya pada anak, pada cucu. Hormat, akrimu auladakum. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi kesan munawwar, kesan rahmatul lil waraditu lakumul Islam Madinah, dengan keluarga yang mana amalan sederhana, sejahtera, bahagia. Tak lain tak bukan kita zaman sekarang ayah ibu ni kita gor fikir genu sikit gapo berlaku dalam masyarakat kita. Gapo berlaku? Anak tak ada hormat. Kalau saya duk wayak sokmo muzakarah hari ni dalam 2 minggu ni muzakarah muslimah sokmo wayak cerita. Anak dah jadi degil, anak jadi lawan ngapok, lawan ngamuk. Pukul gapo kita tinggal ni amalan dalam rumah ni. Sebab Nabi hajar dengan amalan. Bukan hajar dengan hardik, dengan rotel dak. Sunnah rotel kata. Boleh. Tapi selepas pada doa, selepas pada tunjuk amalan, tu baru boleh. Yang mula dengan amalan dan doa dulu. Baru pergi kepada rotel tu hak akhir dah. Guru dengan pelajar seperti tu juga. Tok guru saya pesan benar. Mu sikit lagi kelik jadi guru orang jadi mengajar pesan so. Jangan gotel pelajar-pelajar sebelum mu doa dengan Allah. Gotel sunnah, duk ngaji semua hadis kata sunnah. Jangan rotan lihat anak kamu, jangan biar jadi syaitan. Saya Zakaria tulis dalam kitab Fadhil Amal. Gotel lah anak-anak. Tapi belum nak gotel tu, Syekh Tariq Jami tu saya kata, kamu jangan rotes lagi mana mu tak doa dengan Allah. Kalau mu rotes, mu terlupa Allah. Mu sendiri tu duk hajar budak-budak nak ingat pada Allah, mu terlupa ke Allah, mu rasa kata mu pandai. Mu nak betul budak ni wi bijak ah. Mu aku nak betul budak ni wi cidik, wi pandai, wi rajin, wi habis Quran, wi habis kitab ni. Godai lagi, terlupa. Sebab tu mula-mula nak pakai rotes, kit angin dengan Allah, ya Allah. Aku tak nak hajar budak ni. Begitulah hak saya duk banding sebut saya tok guru kata kepada saya, tapi nak banding kita dengan anak, kita dengan isteri, kita dengan masyarakat, dengan rumah tangga mula, dengan keluarga kita sendiri dan luar pada keluarga. Hak kita duk kata kau orang tu silap jalan, sesat, bid'ah, dalalah. Kita besok akid tangan doa berapa kali? Kita duk kata suami kita gitu kerja tak tanggungjawab. Kita biasa sebutlah doa titik air mata berapa titik untuk suami. Wahai suami semua duk kata isteri tak pandai gitu. Berapa kali kamu tak ada tangan tengah malam titik air mata sebut nama. Bukan isteri tak kena sebut nama. Ya Allah, isteri aku, ya Allah, aku nak bawa dia kepada jannah. Aku nak bawa dia selamat dunia akhirat. Hari ini aku tak pandai nak hajar tarbiyah, tak pandai ya Allah. Dia tak turut, dia tak ikut. Kita nak hardik, kita nak godai, kita nak marah, kita nak kata apa. Berapa kali tak ada tangan titik air mata, titik tapur muka air bumi ni. Supaya mula daripada anak, isteri dan masyarakat. Sebab Nabi SAW kasih dengan anak, kasih dengan cucu, kasih dengan isteri. Itulah zahir tu baik kasih pada umat.
Kalau kasih pada umat, tak kasih pada keluarga, bukan hak sungguh. Sediwara ya. Pelawak ya, bahau ya, sang wak gambar, wak cak ya. Kasih pada umat, tak kasih pada keluarga, bukan. Usah umat tapi tak usah anak isteri, bukan. Sebab Imamul Anbiya, Allah guna Nabi, mula anak, mula isteri, mula cucu, mula sayang apa, rahmatul lil alamin. Jahiliyah jadi radiah, Yasrib jadi munawwar. Bahagianya keluarga Nabi, bahagianya masyarakat Arab, bahagianya Madinah, hidup suasana. Hari ni tuan-tuan nak jadi bahagia kampung, halaman, wilayah, ia kena mula daripada keluarga. Memelah medek kita namanya kata. Wis penuh kita tak kena lagi, tak boleh usaha, bukan gitu. Mula kasih sayang, hormat bagi kemuliaan, gerakkan masyarakat. Sebab kesal Allah Taala bagi tu Nabi buat seretak gitu. Apabila boleh kelimah, bukan tunggu wis penuh dah. Boleh kelimah, alhamdulillah. Satu kebaikan Allah bagi pada keluarga aku. Guna kelimah pada masyarakat. Boleh semaya yang Allah Ta'ala gerak Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, Nabi gerakkan semaya. Lepas pada tu Ali hari yang kedua mari terima, Ali karramallahu wajah, semaya selalu dah. Lepas pada tu pula berterus saya royak pada umat laum, pada sujud pada Allah. Bukan tunggu kita berlafak kita dulu dah. Mula daripada keluarga, pergi kepada bahagianya keluarga, bahagianya masyarakat, sangkung, suasana. Hari ni tak boleh tinggal dua ni. Allah sebut dalam Quran. Kita royak orang juga, kita buat amal tai. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila soliha. Kata yang mana lagi lebih baik mengajak? Ni di segi pentadbiran kita di luar masyarakat, ya tugas kita juga. Tapi wa amila soliha, amalan kita diri dan keluarga ni. Allah sebut juga dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan pergi hak ni, kena pergi belakang, setengah tu dak pergi hak ni, mu nak gaduh apa kat luar kampung, mu nak gaduh. Allah wayak ni. Memelah Nabi mula sini gerak juga bersama. Tapi hak duk bimbang kita takut tinggal hak ni pergi capah hak ni, ataupun duk dekat hak ni saja. Saya silap belakang. Ya dua. Mengajak orang pada Allah, royak kebesaran Allah, kecek kepada kebesaran Allah. Diri kita juga buat amal. Mula juga dengan keluarga, bahagia keluarga kita, dan jadikanlah asbab hidayah keluarga bertaburan dalam masyarakat. Sebab bukan hak nisa dalam Quran. Ku anfusakum wa ahlikum nar, bukan. Ada juga ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Bukan lil bait, linnas. Hak ni ahlikum. Kita pergi hak nisa sudah. Sebab tu dua. Bukan ngajak saja terlupa diri. Bukan duk amal tak padu ke orang jadi abai. Bukan tinggal keluarga tak padu ke apa, hak tu jadi bahau. Penipu saja. Ya kena dua-dua. Ni jaga keluarga dan jaga masyarakat. Nah, macam mana we hidup dua-dua gambar ni? Bahagianya masyarakat, bahagianya rumah tangga kita. Amal sunnah Nabi cukup. Nabi buat gapo dengan anak, Nabi buat gapo dengan isteri. Nabi mula, Allah mulalah Nabi mula. Ni makna Allah guna. Masa Nabi Nuh Allah tak guna. Tapi Imamul Anbiya Allah guna isteri dia tu. Nabi fikir belaka, pak saudara, mak saudara, tapi Allah bagi kepada mak saudara banyak sekali. Allah bagi pada isteri sebagai ibtida. Pak saudara Abu Talib tak terima, Abah Hamzah ni tahun hijrah Madinah baru terima. Mak saudara Nabi di Mekah lagi terima semua. Warga Nabi Allah Taala guna orang tino. Lepas pada Nabi mati, wafat mati, meninggal Rasulullah, orang jatuh akid angin tak sesuai agama, ada kisah, ada tarikh. Orang jatuh murtad ada masa Nabi lepas Nabi mati. Tapi tak ada ulama tulis lagi tak mana-mana orang tino hak terima agama dengan Nabi masa Nabi hidup, lepas pada Nabi mati orang tino tu jatuh murtad, tak ada. Mak saudara Nabi ada tak terima agama, mak saudara Nabi tak ada tak terima agama. Ni orang tino kaitan Allah Taala guna umat Nabi. Sebab tu muslimah, kan ibu wanita, bahagianya keluarga kita kena mula daripada orang tino, lepas tu rumah kita. Lepas tu kita nak juga masyarakat kita hari ni nak pada selamat kita duk dengar cerita-cerita duk tubik kadang maaf saya kena sebut juga sebab ada kita tahu dah bunuh mak. Deraka pada ibu bapa tubik menetai, kata ke ibu bapa pera tak molek tak faham. Pasal hua boran tak faham anak yuk mai. Siapa kata agama Islam gitu rosak, hai lerek habis. Buku gapo? Buku pentadbiran rumah tangga di awal lagi rosak.
Macam mana nak bahagia oleh masyarakat. Sebab tu contoh Allah Ta'ala buat semua tu taklim umat. Cerita Al-Quran Allah Ta'ala cerita keluarga Nabi Nuh. Buku nak ayat atas harga retina ni penting sangat dengan kerja agama. Hari ni supaya tu tak ada wahyu, tak ada Quran mari dah, tapi cerita-cerita Allah Ta'ala duk buat. Apa ni ujiye masa Allah yang berlaku. Nak kita ni fikir baik-baik. Kacau nak lock berapa lama lagi kita ni. Nak lock siapa tahu mana lagi ni. Nak lock anak muda tak ada harga lagi ke? Nak lock orang tina tak erti agama lagi ke? Nak lock laki-laki suami zalim lagi ke? Nak lock anak muda anak tina tak ada harga ke? Nak lock anak-anak wairun tak ada harga ke? Hari ni kita nampak kita buat tak apa. Tak ada orang tak faham hari ni, tak ada orang tak tahu. Tapi saya nak tanya diri sendiri. Tahu ke awak tak tahu, faham ke awak tak faham, reti ke awak tak reti. Anak muda dah jadi bola, anak dara dah jadi plastik. Buat apa orang koyak tahu habis pakai. Anak muda ke sepak sebuah bola seluruh dunia lah. Lebih lagi tempat kita hari ni. Buat apa kita tak ada rasa ke dah. Sebab apa demo? Sebab anak demo. Sebab yang wacun demo. Kita yang wacun kita caru. Alhamdulillah hidup. Gambar agama pemuda. Tapi Nuh yang wacun lain. La. Bukan. Jangan lupa nah. Rahmatul lil alamin Allah Ta'ala hatta Nabi. Kita juga Allah Ta'ala hatta ukhrijat linnas. Nabi kafatan linnas, kita ukhrijat linnas. Kena mula daripada keluarga masing-masing tu hari ni jaga amal dalam rumah. Anak-anak kepada hadis Nabi, anak-anak kepada perintah Allah, anak-anak kepada sunnah Nabi. Ta'lim wa ta'lum. Nabi ada muzakarah agama. Saya duk muzakarah duk kecek hak ni sebab marilah fikir hak duk tengok gambar perubah saya sendiri pun boleh dengan hak ni. Malah nak royak cerita sendiri. Ibu saya tekan belengap, tekan menang masa kecil. Tak padu juga dulu, tak padu. Tapi ibu hikmah. Tak lari nak buat ke apa. Tak lari. Dengan kecek per dia tak lari, tak hardik, tak jekah. Mari start, minta asas start. Turut dia, berapa minit turut dengan mecok. Tapi dengan kelama, dengan hadis Nabi tu melembutkan hati. Serah diri. Mek nak suruh ke apa lepas pada ni. Nak hantar ngaji mana. Sebenarnya kita besar dah. Tak akal dah. Sebab asal budak lepas sangat. Bawa wairum sikit lepas. Tapi cara dia nak baik-baiki wairum nak buat macam mana. Sekat tak boleh dah. Minta asal sikit sehari. Dia nak tidur, nak buat ke apa, nak pergi mana-mana jaga sikit je sehari. Minta asal. Ibu saya mula atas diri saya dia ingat lagi masuk umur 17, 18. Mau masuk telinga hadis Nabi sikit-sikit. Aku ni teruk dah ni, telajak ni. Tak ada perhati mana. Bukan tak ngaji je di budak duk lepas pondok je. Tapi tak peduli sangat. Tapi apabila tekan dengan hadis ni, dengan adab-adab, dengan minta masa tawajuh perhati, sikit demi sikit lembut hati. Serah diri. Ikut anak hantar gimana tak apalah ke. Mula tu saya tak ada hadu ngaji mana. Nak ngaji ke tak saya ngaji. Serah. Sebab alih dah dengar cerita-cerita akhirat, cerita duk masuk lingo semua. Ya tak royak, tak hajar, tak ngepek pun. Baca we dengar. Duk itu malah hati jenggot hati. Kesal apa hari ni. Nak royak tu cerita. Sebab tu di hari ni jagalah keluarga kita. Bahagia keluarga insya-Allah kampung. Setiap orang kalau pakat kumpul-kumpul keluarga masing-masing, jaga amalan. Ya tu tak kena serabut ana. Demo tak nak fikir keluarga kita fikir dah. Dia pakat hidup tumbuh suasana anak kita tak nak bimbel. Tubik keluarga tu ada agama. Tubik suasana tu keluarga tu ada agama. Kalau duk bela saja tak bela masyarakat, jakit. Kalau bela masyarakat tak bela dalam rumah, tipu bau. Nak gerak sekali. Sebab tu kita niat ni malam ni moga-moga Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada saya sendiri dan buat kita semua lebih lagi kaum ibu wanita yang mana buat perhimpunan malam ni supaya saya Allah Ta'ala terima sebagai mukadimah. Alhamdulillah lah, terima kasih kepada Tok Imeh dan buat kita niatlah kita hidup lagi amalan kita ni. Amalan minggu orang panggil seminggu sekali malam Jumaat ada muzakarah. Saya muzakarah Haktullah ya. Sebab nak hot ni, saya nak hot ni hari ni nak masuklah hati sembari sifat tanggungjawab dengan keluarga, kasih sayang, hormat, akhlak Nabi. Hari ni orang ngaji banyak tapi akhlak adab. Orang tahu banyak tapi amalan tak ada. Saya dia belajar sebab tu apabila kecek ya kisah. Saya bukan tak mutalaah nah, klik mutalaah. Bagi ni ada apa ni? Klip. Kita tengok mu kecek ke apa, mu duk oyak orang pandai-pandai. Lidah mu laju sangat akhirat esok lidah mu kena soal nah. Mu cek atik amalan mu duk kecek gapo atik boleh amal. Tiap mari. Satu dalam 50, 10, 20 muzakarah boleh masuk lagi hidup tak apa dah. Hari ni kita bakat dia gerak dia insya-Allah kita niat berterusnya rumah kita hidupkan amal dan jadikan anak-anak kita dai, hafiz, alim, menjadi manfaat pada masyarakat. Tapi cara dia nak mula dalam keluarga kita. Bahagianya keluarga kop kuah apa ni tak imewa atau kop kuah misu.
Sangkum misuk. Sederhana, sejahtera, selamat. Nak mula situ deh. Hari ni tak ada dah cara lain. Kita kena rojak klik pada Nabi SAW. Cara hak Nabi betul orang jahiliah, orang kerah hati, orang cemar, orang karuk, orang syirik, orang bid'ah. Macam-macam. Tapi Nabi pusing orang tu dalam masa 23 tahun. Kamil Akman. Jadi contoh seluruh dunia. Hingga tak ada zaman yang mana lebih baik. Nabi kata khairul qurun qurni. Tu Nabi proses dengan keluarga bahagia, baru masyarakat dia bahagia. Semua keluarga sahabat ada kasih sayang, padu pada anak isteri, bela wak suasana agama di rumah. Setiap rumah sahabat ada masjidil baik, setiap rumah sahabat ada madrasah, setiap rumah sahabat ada guru, ustaz dan ustazah. Siapa? Ibu bapa jadi guru, ustaz, ustazah. Rumah dia jadi madrasah, tempat mengajar ilmu mula-mula. Rumah dia jadi masjid untuk wanita iktikaf bulan puasa, orang tino semaya awal waktu. Sebab tu masyarakat masa tu Zuhair dalam Madinah jadi munawwar, sebab Nabi mula daripada rumah-rumah hak Nabi Gizarah tu. Sebab tu hari ni kita niat dah buat kita semua, rumah kita jadi munawwar, bercahaya dengan agama, ajak anak-anak asuh kepada agama, sunnah Nabi jangan tinggal, insya-Allah.